Dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ikmal Hisham bin Abdul Razak. Nombor matrik saya 21 DTBQ 0180. Hari ini kami akan membentangkan tajuk fungsi-fungsi dan kuasa parlimen. Pengenalan. Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen di bawah pentadbiran raja berperlembagaan dengan Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara. Malaysia juga merupakan sebuah negara yang mengamalkan sistem demokrasi berasaskan kepada sistem persekutuan. Seterusnya, struktur Parlimen Malaysia mempunyai 3 komponen, iaitu yang di-Pertuan Agong, Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Fungsi dan kuasa Parlimen. Parlimen adalah badan perundangan bagi kerajaan persekutuan. Parlimen meluluskan undang-undang persekutuan. Parlimen juga menjadi forum kritikan dan fokus pendapat awam mengenai perkara-perkara nasional. Memeriksa dasar-dasar kerajaan serta meluluskan bajet kerajaan. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Dipersilakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pergi kepada struktur parlimen. Seperti mana yang dikatakan oleh sahabat saya, struktur parlimen ini terbahagi kepada 3, iaitu yang di-Pertuan Agong, Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Okey, kita pergi yang pertama, iaitu bidang yang di-Pertuan Agong. Bidang yang di-Pertuan Agong ini terbahagi kepada 3, iaitu yang pertamanya ialah eksekutif, dan yang kedua ialah perundangan, dan yang ketiga ialah kehakiman. Okey, kita pergi kepada Dewan Negara pula. Dewan Negara ini adalah komponen kedua dalam Parlimen Malaysia. Ia juga merupakan majlis tertinggi atau senat. Dewan Negara juga membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan kepentingan umum. Dewan Rakyat pula, Dewan Rakyat ini adalah komponen yang ketiga dalam Parlimen Malaysia. Ia merupakan satu majlis khas untuk rakyat menyuarakan hasrat dan pendapat serta mendapatkan pembelaan menerusi wakil-wakil mereka. Kita pergi kepada demokrasi berparlimen, fakta-fakta yang berkaitan. Latar belakang sistem demokrasi berparlimen. Selepas pembentukan Malaysia pada tahun 1963, jentera pentadbiran kerajaan telah diperkemaskan. Sistem pemerintahan dan pentadbiran selepas merdeka adalah berlandaskan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen. Malaysia juga mengamalkan sistem demokrasi berparlimen sejak mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Sistem ini bermaksud rakyat melibatkan diri dalam sistem pemerintahan negara. Jadi menunjukkan rakyat ni bebas memilih perwakilan melalui pilihan raya. Okay, saya serahkan kepada sahabat saya. Tafadhol. Okey. Kita akan masuk pada ciri-ciri pemerintahan demokrasi berparlimen. Ciri-ciri dia terbahagi kepada 4 bahagian. Yang pertama, perlembagaan. Perlembagaan ini merupakan undang-undang tertinggi yang menjadi asas pembentukan negara Malaysia. Perlembagaan ini juga adalah dokumen rasmi yang mengandungi segala peraturan dan prinsip sebagai panduan kepada kerajaan untuk melaksanakan kuasanya dan mentadbir negara. Perlembagaan ini juga merupakan jaminan kerajaan menunai tanggungjawab melalui peruntukan yang terkantung di dalamnya. Kemudian yang kedua, raja berperlembagaan. Yang di-Pertuan Agong bertindak berdasarkan perlembagaan dan nasihat Perdana Menteri.
Yang di-Pertuan Agong juga dipilih daripada kalangan 9 raja-raja Melayu secara bergila-gila dalam tempoh 5 tahun sekali. Yang di-Pertuan Agong mengetuai 3 badan kerajaan. Yang di-Pertuan Agong juga mempunyai kuasa budi bicara untuk melantik Perdana Menteri. Kemudian masa yang ketiga iaitu badan-badan pemerintah. Badan-badan pemerintah terbahagi kepada 3. Yang pertama badan perundangan, yang kedua badan pelaksana dan badan kehakiman. Seterusnya yang terakhir ialah pilihan raya. Pilihan raya dijalankan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya iaitu SPR, merupakan proses memilih wakil rakyat untuk memerintah sama ada pada peringkat negeri atau persekutuan. SPR ni adalah badan bebas tanpa tekanan dari pihak pemerintah ataupun pembangkang. Pilihan raya umum diadakan 5 tahun sekali. Pilihan raya juga umum diadakan untuk memilih ahli Dewan Rakyat atau ahli Dewan Undangan Negeri. Okay, saya akan serahkan kepada sahabat saya, insyaAllah. Seterusnya, pendapat mengenai konsep demokrasi berparlimen, iaitu yang pertama kita tengok sini. Konsep ini patut diteruskan oleh pemimpin-pemimpin Malaysia kini. Demokrasi berparlimen ini dapat menjamin kesejahteraan rakyat dan masa depan negara. Sistem ini dapat mengikat taat setia rakyat terhadap raja dan negara. Dan pendapat yang terakhir mempunyai garis panduan yang tersendiri. Terusnya, sebagai kesimpulan, negara kita Malaysia mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Kuasa pemerintahan di negara kita dibahagikan kepada 3 badan iaitu Badan Perundangan, Badan Pelaksanaan dan Badan Kehakiman. Sistem pemerintahan demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan dapat dijalankan dengan baik dan mantap dengan sokongan padu rakyat. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.